Logos maksudnya kajian terhadap tentang bumi. Demikian juga bila kita bicarakan biologi, bios, logos. Bios maksudnya kehidupan, logos maksudnya kajian tentang benda-benda hidup. Entomologi daripada entomon maksudnya serangga, logos kajian, entomologi kajian tentang serangga. Embryologi, kata logi itu asal berlogos. Logos. Embryologi datang pada kataan embrio, alam kandungan, alam rahim. So embryologi kajian tentang janin yang berkembang di alam rahim. Geologi satu part yang kecil saya ambil tentang apakah peranan gunung yang menjadi pasak pada bumi ini. Apakah peranan gunung yang menjadi pasak pada bumi ini? Tuan-tuan sekalian, gunung memberikan panorama. Saya dah bentangkan sebelum saya pergi jauh. Saya dah bentangkan ni di sini ke belum? Belum kan? Belum kan? Okey. Takut redundant. Okey. Gunung memberikan panorama yang cukup indah. Biasanya pemandangan dilukis, dilakarkan, diberikan gambaran dengan pemandangan gunung. Saya orang Muar, dekat dengan kawasan Gunung Ledang. Kalau nak balik kampung tu akan lalu kawasan Gunung Ledang. Depan Gunung Ledang tu ada sawah padi. Dulu kalau sekolah buat pemandangan sawah padi, mesti belakang tu Gunung Ledang. Orang yang berasal pada Kedah, jelapang padi, belakang jelapang padi tu ada Gunung Jerai. Nampak pemandangan yang cukup indah. So panorama gunung ni memberikan panorama yang cukup indah. Gunung Fujiyama di antara gunung yang cukup cantik. Musim sejuk nampak puncaknya penuh dengan salji. Dan panorama yang cukup indah. Demikian juga kalau kita lihat gambaran-gambaran yang ada di Kashmir, pemandangan yang indah dengan lembah-lembah gunung-gunung yang cukup cantik. Namun demikian, di sebalik panorama ini, ramai yang memberikan gambaran tentang gunung tidak memberikan gambaran yang tepat. Dan definisi gunung, saya ambil ini definisi gunung, saya ada dua definisi yang saya tunjukkan pada tuan-tuan ni. Definisi gunung yang terdapat dalam kamus-kamus pun kebanyakannya tidak tepat seperti mana hakikat gunung sebenarnya. Saya ambil dua contoh ni. Kamus Dewan yang antara kamus paling popular bahasa Melayu di Malaysia juga memberikan definisi yang tidak tepat tentang gunung. Kamus Dewan mendefinisikan gunung sebagai bukit yang besar dan tinggi lebih daripada 1,500 kaki ataupun menjangkau 500 meter. Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada definisi ini, di mana Kamus Dewan hanya fokus gunung bahagian yang menjulang tinggi. Gambaran yang hampir sama juga diberikan oleh Oxford Dictionary, mendefinisikan gunung sebagai kawasan bumi yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Sedangkan definisi ini merangkumi sebahagian kecil daripada bumi, daripada gunung itu. Kalau kita nak mendefinisikan kapal, beri gambaran kapal, tuan-tuan nak berikan gambaran kapal, macam manakah bentuk kapal? Apakah kita berikan gambaran kapal itu bahagian yang ada di atas permukaan laut, ataupun juga bahagian yang ada di dalam laut? Bahagian yang ada, contohlah ini kapal yang berlayar, bahagian kapal lebih daripada separuh berada dalam laut. Jadi kalau kita nak berikan gambaran kapal, apakah hanya yang ada di permukaan air? Yang bahagian bawah ini is not part, bukan bahagian berkapal. Kalau itulah gambaran kita, maka definisi kita salah. So engineer yang membuat kapal, dia tak hanya buat bahagian atas, termasuklah bahagian bawah. Demikian juga gambaran yang berikan tentang gunung, di mana pada tahun 1850 telah pun diketahui oleh para ahli geologi bahawa gunung bukan hanya bahagian yang menjulang tinggi ke atas.
Dr. Tin Nael menyatakan bahawa gunung-gunung memiliki akar-akar yang menembus jauh ke dalam bumi sedalam 5 hingga 10 kali ganda berbanding dengan ketinggian. Berarti gunung yang kita nampak menjulang tinggi ke atas ada bahagian yang menjunam ke bawah, dan junaman lebih tinggi berbanding yang menjulang tinggi ke atas, sedalam 5 hingga 10 kali ganda. Semakin tinggi gunung ini, semakin dalamlah akar ini menjunam. Dan akar ini bukan hanya menjunam ke bawah, bahkan dia juga menjalar ke tepi, bertautan antara satu sama lain bagi memegang bumi ini agar tidak bergoyang. Dan fakta ini hanya diketahui pada tahun 1850. Akar gunung yang paling dalam definitely akar gunung Everest, sebab gunung Everest yang paling tinggi kan. Gunung Everest ketinggiannya tak sampai pun 9,000 meter, cuma 8,000 lebih pun, 8,800 meter saja, 8,820 something ketinggian dia. Tetapi akar gunung Everest menjangkau sehingga 129,000 meter. Bukan 10 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. 129,000 meter dalam dia. Okey. Ini lakaran gunung. Nanti saya akan tunjukkan analogi yang lebih detail untuk tuan-tuan nampak bagaimana bentuk gunung. Ini analogi gunung. Okey. Bahagian yang nampak menghijau itulah kawasan permukaan bumi, dan bahagian menjulang ke atas adalah kawasan gunung. Cuma tuan-tuan nampak akar yang menjunam ke bawah lebih besar dan lebih dalam. Nanti saya berikan gambaran analogi gunung, tuan-tuan akan nampak lebih detail macam mana bentuk akar gunung ya. Cumanya tidak ada seorang pun di kalangan kita yang dapat memberikan ataupun melihat akar gunung ke bawah. Tapi gambaran saya akan berikan untuk dapat lebih detail. Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar, tuan-tuan boleh Google nama beliau dengan tulisan ALNAJAR, An-Najjar. Ini dalam bahasa Arab biasa. Tapi kalau orang Mesir dia tak tulis macam ni. Dia akan tulis ELNAGGAR. J bagi orang Mesir dia akan gunakan G, ya, Al-Nagar. Jim An-Najjar dibunyi ga, An-Nagar, ya. Dan kalau orang Mesir, Qaf dibaca dengan hamzah. Contohnya aqulu laka, qaf, aku lulaka. Tetapi orang Mesir akan baca aulak. Dia lain sikit, Jadi kalau tuan-tuan baca, nampak tulisan Al-Nagar, ELNAGGAR dengan ALNAJAR adalah orang yang sama. Dr. Zaghloul An-Najjar ataupun An-Nagar, ya, Al-Nagar. Cuma dalam tulisan dia, di tulisan dia ialah An-Najjar. Sama juga tuan-tuan, kalau kita baca qiraat dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratan ditulis dengan sad. Bagi qiraat Hafs dibaca dengan sad, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beberapa qiraat dia tak baca dengan sad, dia baca dengan sin. Tulisannya sad tapi baca sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca dengan zai, ziratal ladzina an'amta 'alaihim. So qiraat yang berbeza ini, tulisan dia sama tapi bacaan dia berbeza. Macamlah yang mudah tuan-tuan, kalau kita orang Selangor sini dengan orang Johor sebut makan, M-A-K-A-N. Kalau orang Kelantan sebut apa? Makan. Lain kan? Makan. Ini dalam istilah qiraat panggil imalah. Macam kita baca wadduha. Tapi kalau beberapa qiraat, Al-Fastin contohnya, dia baca wadduha,
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, apa bacaan tak betul, tapi itu cara baca bentuk imalah, ya. Macam bahasa Melayu yang official ataupun fusah, kita saya mahu makan, tetapi bila orang Kelantan ubah dia jadi make. Sama juga dengan orang Iban pun kata make, ya. Orang Jawa kata mangan, kan lari jauh sikit lah. So Profesor Dr. Zalul An-Najjar menyatakan bahawa sains moden mendapati gunung mempunyai akar yang menjunam ke dalam perut bumi. Gunung bukan sekadar bahagian menjulang tinggi di atas permukaan bumi, tetapi di bawah bahagian bawahnya akar yang menjunam ke bawah sebagai pasak, seperti pasak yang memegang kemah. Tengok kebanyakan yang dekat sini lebih kurang umur sebaya saya ataupun lebih senior. Okey, ingat lagi tahun 80-an dulu kalau di kampung-kampung kita buat kenduri kahwin, kita akan buat kemah. Kemah tu ada pasak. Bila kita kata pasak ini, dia menjunam ke dalam tanah, itulah pasak. Kita tak jadikan pasak itu hanya sebagai pancang yang letak atas tanah itu. Pancang pun sebahagian menjunam ke dalam tanah. Jadi bila disebutkan gunung sebagai pasak, bererti ada bahagian yang berada di atas, macam pasak kemah, kita nampak pasak kemah, katalah ni pasak dia, sebahagian dalam tanah, sebahagian di atas tanah. Yang di atas tanah untuk mengikat tali, yang menjunam ke dalam tanah untuk memegang tali supaya tidak memegang kemah, supaya tidak roboh. Cuma kalau kemah moden sekarang yang kemah segera ni tak seperti macam dulu lah. Dulu kalau kita buat kemah, ada dua pancang, ada palang, letak kanvas, cukup dah kemah. Kemudian adanya pasak di setiap penghujung, ya, untuk memegang kemah ini. Inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surah An-Naba ayat yang ke-7, ya. Wal jibala autada. Sebelum itu ayat alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan muka bumi ini sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Ayat yang ke-6 ni tuan-tuan, saya masih tertanya-tanya, mengapa sampai sekarang masih ada lagi umat Islam yang mempertikaikan tentang bentuk bumi ini bulat berdasarkan ayat ini. Ada orang yang ngotot betul-betul kan. Quran kata bumi lepir, bukan bulat. Siapa yang kata bumi bulat? Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa alam naj'alil arda mihada, bukankah kami bentangkan, hamparkan bumi di hadapan kamu. Beri bumi terhampar, maksudnya lepir, bukan bulat. Allah alam. Ayat ini sebenarnya dalil yang selalu digunakan oleh mereka yang menyatakan bumi ini lepir. Sedangkan pada hakikatnya ayat ini adalah ayat yang cukup jelas dan nyata bahawa bumi ini bulat, bukan lepir. Kenapa tuan-tuan saya kata demikian? Katalah bumi ini lepir macam gini, ya, dia bulat sini tapi bentuknya lepir, macam piring sini lah. Okey, kalau kita katakan bumi ini lepir seperti ini, akan tiba satu titik di mana tuan-tuan tidak akan dapati hamparan bumi depan kita ataupun belakang kita. Kalau kita berdiri di sini, ya, depan, kanan, kiri kita ada hamparan bumi. Tapi kalau kita berdiri kat depan kita ada bumi tak? Tak ada dah, betul? Kita berdiri kat sini, belakang kita ada bumi tak? Tak ada. Kita berdiri di kanan dan kiri, kanan kiri kita tidak ada bumi. Dalam keadaan bulat sahaja, kita berada di mana kita berada, di depan, belakang, kanan, kiri kita ada hamparan bumi. Jadi bila Allah sebutkan kami bentangkan bumi terhampar depan belakang kamu, ini berarti hanya dalam bentuk bulat sahaja. Tak kiralah bulat ni bulat betul ataupun bulat sfera, yang penting bukan bentuk lepir, ya. Dalam bentuk bulat sahaja, di mana titik kita berada
akan terdapat hamparan bumi di hadapan kita. So ayat ini dalil yang cukup terang dan nyata bahawa bumi ini bukan lepir. Namun demikian, sekarang ini masih ada lagi yang masih berkeras menyatakan bahawa bumi ini lepir berdasarkan ayat ini. Dan banyak lagi ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran perkataan kawwara yukawwiru, Allah menggantikan malam dan siang. Perubahan siang dan malam yang berubah sedikit demi sedikit itu tidak akan berlaku melainkan bumi ini bulat. Kalau bumi ini lepir seperti ini tuan-tuan, dia pusing macam ni, dia akan bertukar malam terus pada siang. Tidak ada waktu subuh, kemudian waktu terbit matahari, waktu duha, kemudian waktu zuhur. Perubahan sikit demi sikit tak berlaku. Dia hanya begini. Kalau sini gelap kan, terangnya kat sini. Bila berubah macam ni, dia tak ada perubahan sikit-sikit seperti mana bumi ini bulat. Okey. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Apa yang nak ditekankan dalam perbincangan kita di sini ialah ayat ini, gunung sebagai pasak. Gunung sebagai pasak, dan ini gambaran, analogi yang tuan-tuan boleh nampak. Kita tak boleh nampak akar gunung, tetapi kita boleh nampak gambaran iceberg. Tuan-tuan nampak yang bahagian tegak itu adalah permukaan laut, iceberg yang timbul di atas air. Definitely daripada jauh kita tak nampak apa yang ada di bawah, di dalam air tu. Tapi gambaran ini boleh kita nampak. Tuan-tuan nampak bahagian yang menjulang ke atas, kemudian bahagian tirus yang menjunam ke bawah. Junaman ke bawah ini lebih dalam berbanding apa yang menjulang ke atas. Inilah gambaran gunung. Ini yang bentuk tirus ke bawah. Ada juga akar dia yang menjalar ke tepi. Ini contoh dia. Tuan-tuan nampak sikit dia yang menjulang ke atas tu. Tetapi yang menjunam ke bawah membesar dan mendalam. Inilah gambaran gunung. Dan gambaran yang ketiga dia lebih nampak jelas bagaimana bahagian gunung tu sikit je, iceberg tu sikit je, tapi yang menjalar ke tepi dan menjunam ke bawah jauh lebih besar. Dan inilah hakikat gunung sebenarnya, yang bertautan antara satu sama lain, memegang bumi ini. Gunung ini dia merupakan rangkaian gunung. Macam kita kat Malaysia ni ada banjaran Titi Wangsa contohnya. So dia dalam bentuk banjaran, akarnya menjalar juga ke tepi, bertautan antara satu sama lain. Tautan inilah yang memegang bumi supaya tidak bergoyang. Dan tautan itu tuan-tuan boleh nampak macam mana akar tu menjalar ke tepi. Dan kalau bentuk iceberg seperti inilah yang amat dibimbangi oleh nakhoda kapal. Sebab itulah kalau kapal ni dia nak selekor bukan macam motor tuan-tuan. Motor dengan kereta pun berbeza. Kereta kalau nak selekor dia ambil turn yang luas. Tapi kalau motor dia boleh U-turn balik itu je. Kapal juga demikian, dia nak pusing tu mengambil jarak yang jauh. Dia tak boleh lipat itu je. Yang jadi masalah ialah sekiranya dia berhampiran dengan iceberg yang bahagian bawah tu tak nampak iceberg macam jauh, tapi bahagian kapal telah pun melanggar iceberg yang bahagian bawah. Ini yang menyebabkan kadang-kala kapal boleh jadi karam kerana perkara seperti ini. Atas tak langgar lagi, tapi bahagian bawah tak terlanggar, bahagian bawah jadi bucur. Bahagian bawah ini, iceberg bahagian bawah ni bahagian yang cukup keras, sebab suhu bahagian air laut ni pun cukup sejuk. Menurut Syed Qutb, penciptaan gunung ganang sebagai pasak-pasak bumi untuk meneguhkan kedudukan bumi supaya tidak terombang-ambing apabila berlaku gempa bumi. Hakikat yang Allah sebutkan ratusan tahun yang lalu hanya manusia dapat mengetahui sebahagian sahaja. Hakikat yang Allah sebutkan ratusan tahun, 1400 tahun yang lalu. Kalau dalam bahasa Inggeris lalu disebutkan 100, 200, 1400. Cuma kita orang Melayu kita tak sebutlah 1400. Jarang kita dengar. Bukan jarang, kita tak guna pun. Kita tak pernah dengar orang sebutkan 1400. Kita akan sebut 1400 tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu Allah sebutkan perkara ini, tetapi manusia hanya mengetahui bahagian atas dia.
Sebahagian besar gunung manusia tidak mengetahui, manusia mengetahui sikit saja. Sehinggalah pada tahun 1850 barulah orang tahu. Tuan-tuan sekalian, siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini? Itu persoalan yang perlu kita tanya. Macam mana Nabi Muhammad boleh menjelaskan wujudnya akar gunung yang menjunam ke bawah bagaikan pasang, sedangkan ilmu zaman Nabi Muhammad tak tergapai, tidak terjangkau, tidak tercapai sampai peringkat ini. Bagaimana Nabi Muhammad boleh bercakap tentang perkara ini, sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Hanya orang yang jahil tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sahaja yang berani kata Nabi Muhammad pembohong, penipu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, macam orang seperti Yusuf yang berani bercakap Nabi Muhammad penipu. Orang yang hidup zaman Nabi Muhammad, yang benci Nabi Muhammad, peringkat awal pernah kata, kita kata Muhammad menipu. Akhirnya mereka kata tak boleh, kita tak boleh kata Muhammad tipu, sebab orang tahu Muhammad Al-Amin. Mereka tak boleh nak kata Nabi Muhammad ni penipu. Tapi orang yang tak mengenali sejarah hidup Nabi Muhammad, inilah orang yang jahil. Kita ni tuan-tuan sekalian, bila sebut perkataan jahil ni nampak lembut kan. Tapi kalau cakap bodoh tu kasar. Seperti mana kadang kalau orang marah cakap you are stupid. Stupid tu nampak lembut kan. Tapi kau ni bodoh, bodoh nampak kasar sikit kan. Lepas tu kadang gunakan perkataan jahil, itu lebih nampak lembut. Gambaran kejahilan seorang itu terhadap pribadi Nabi Muhammad, itu yang berani mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad penipu. Orang yang mengenali Nabi Muhammad tak sanggup nak menyatakan Nabi Muhammad penipu. Bahkan mereka pernah kata Nabi Muhammad sebagai ahli syair. Orang yang mengenali Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad bukan ahli syair. Walid bin Mughirah pernah berkata, aku ni orang yang paling pandai di kalangan kamu tentang ilmu bayan, tentang ilmu sastra Arab. Dan setelah mengkaji Al-Quran, aku mendapati bahawa Quran bukan tulisan manusia. Sastra Arab ini terlampau tinggi yang ada dalam Al-Quran, yang mustahil ia adalah tulisan manusia. Tuan-tuan sekalian, kalamullah dengan kalam manusia tak sama. Saya kerap juga baca Bible, Injil dalam bahasa Arab. Injil bahasa Arab ini tulisan manusia. Tapi orang yang tahu bahasa Arab, bila dia baca Injil, dengan baca Quran, dia tahu ini bahasa Quran, ini bahasa manusia. Jauh beza, tuan-tuan. Walaupun ada orang Indonesia sekarang ni, dia buat macam musabaqah Quran, tapi dia baca Injil dengan lagukan ayat itu. Tapi orang yang tahu bahasa Arab kata, ayat ni tak cantik. Ayat ni memang sastranya macam contohlah tuan-tuan, orang yang pandai bahasa, kadang bila dia berceramah kita dengar sedap je, dengan bahasanya yang sedap, dengan perumpamaan, dengan mutiara-mutiara kata. Tapi kalau orang yang tak pandai bahasa, cakap bahasa pasar, kita dengar bahasa dia pun kasar, bahasa dia bahasa biasa. Ini keunikan Al-Quran, ya? Antara kehebatan Al-Quran, dan kita tak dapat merasai kehebatan ini melainkan kita memahami bahasa Arab. Sambung balik dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl disebutkan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wasubulan la'allakum tahtadun. Dan dialah Allah SWT yang menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak bergoncang bersama dengan kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-15. Perkataan, cuba perhatikan, wa alqa fil ardi, dan kami jadikan gunung sebagai pancang, antamida bikum. Cuba perhatikan ayat antamida bikum. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini di antara ulama contemporary
yang cukup mahir dalam bidang fiqh dan juga bidang tafsir. Kitab fiqh beliau yang terkenal ialah Fiqhul Islami wa Adillatuh, telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ada 8 jilid semuanya. Ini fiqh perbandingan bukan 4 mazhab, berbagai mazhab yang ada. Kadang sampai 7 mazhab yang diambil. 4 mazhab yang terkenal, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Yang kelima Syiah. Kemudian ada mazhab-mazhab yang jarang kita dengar. Ayat antamida bikum bermaksud agar bumi tidak bergoncang bersama kamu. Perkataan antamida bikum, gunung sebagai pasak, antamida bikum, untuk menjaga supaya bumi tidak bergoncang bersama dengan kamu, miring dan bergerak sehingga merobohkan dan menghancurkan apa yang ada di atasnya. Kerana jika bumi bergerak, nescaya tidak ada kehidupan yang ada di atasnya. Tuan-tuan sekalian, kalau bumi ini sentiasa bergegar, tidak ada benda yang boleh hidup di muka bumi ini, tuan-tuan. Cuba bayangkan, kita lihat Kobe yang jarang-jarang berlaku gempa bumi, tapi sekali gempa bumi hancur Kobe. Indonesia berapa kali gempa bumi dan meragut berapa banyak nyawa. Gempa bumi yang berada di laut menghasilkan tsunami yang besar, binasa alam ini, tuan-tuan. Bayangkan kalau bumi terus bergegar, apa yang berlaku di muka bumi, tidak boleh ada kehidupan di muka bumi ini. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi tengok di Aceh, tengok Aceh, subhanallah, lepas tsunami itu, yang kapal tersangkut di atas rumah sampai sekarang masih ada lagi. Kapal yang dibuat daripada besi jauh hanyut. Bukan tu je, kubah masjid pun jauh hanyut berapa kilometer, sedangkan kubah ini tak ada siapa yang mampu mengangkatnya. Air yang lembut boleh mengalihkan kubah berkonkrit, tuan-tuan, bukan kubah daripada zinc macam tempat kita ni banyak kubah pada zinc. Ini kubah konkrit, beratnya lebih pada 10 tan. Tetapi tsunami telah pun mengalihkan kubah ini berkilometer jauhnya, disebabkan oleh gegaran yang berlaku di bumi. Tsunami ini disebabkan gegaran yang berlaku di dalam laut, menghasilkan tsunami. Bayangkan kalau bumi ini sentiasa bergegar, apakah kita boleh hidup? Kita akan lihat ayat berikutnya, di mana Allah SWT jelaskan dalam surah An-Nazi'at ini. Allah SWT jelaskan, wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, dan wal jibala arsaha, dan gunung kami pancangkan dengan teguh, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata' di sini bermaksud kesenangan. Mata'an lakum, untuk kesenangan kamu dan juga binatang ternakan kamu. Jadi Allah berikan gambaran gunung sebagai pasak, sebagai pancang, memegang bumi agar bumi teguh, tidak bergoncang. Untuk apa? Supaya manusia boleh senang hidup dan juga binatang ternakan. Tuan-tuan sekalian, banyak binatang yang derianya lebih kuat berbanding dengan manusia. Gajah contohnya, deria pendengaran gajah jauh lebih hebat berbanding dengan kita. Gajah boleh mendengar sejauh lebih pada 1 kilometer, bahkan menjangkau sehingga 3 kilometer. Dolphin yang ada dalam laut, dia boleh mengesan suara berkilometer, lebih pada 5 kilometer jauh dia. Sebab tu sebelum berlaku tsunami, banyak binatang laut telah pun pergi ke tepian pantai. Sebab mereka dah rasa gegaran air laut itu, mereka dah dapat rasakan. Dan sebelum berlaku tsunami di Aceh, banyak binatang-binatang yang berada di daratan melarikan diri pada pesisir pantai. Sebab deria mereka lebih kuat berbanding dengan kita. Bayangkan kalau gempa bumi terus berlaku, apa jadi? Kita tak boleh hidup, bangunan tak boleh didirikan, tidak ada kehidupan yang ada boleh hidup tenang di muka bumi ini sekiranya bumi terus bergegar. Sebab itulah Allah sebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan juga binatang ternakan kamu.
persoalan yang timbul ni tuan-tuan, bagaimana perkara-perkara seperti ini boleh dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu dalam keadaan tak ada manusia yang mengetahui perkara ini. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan Allah menancapkan padanya gunung-gunung yang dapat kamu lihat dan yang tidak terlihat oleh kamu. Yang dapat kamu lihat dan tidak terlihat. Yang dapat kita lihat tu yang ada di puncak, yang berada di permukaan bumi. Yang tidak dapat terlihat oleh kamu yang menjunam ke bawah. Cumanya kalau kita kaji sejarah tuan-tuan, sudut sains, tidak ada orang yang membicarakan tentang gunung menjunam ke bawah ini sehinggalah tahun 1800. Sebelum ini bumi tidak tetap dan selalu bergoncang seperti daging yang hidup dan daging yang hidup yang berdenyut-denyut. Daging, kalau kita tengok, kita sembelih lembu tu, walaupun lembu tu dah mati, ada bahagian daging yang bernadi sentiasa bergoyang. Daging tu sentiasa goyang je. Cuba bayangkan kalau bumi bergoyang macam tu, apa jadi? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni ni di antara ulama kontemporari yang cukup menguasai dalam bidang tafsir. Dia ada 3 tafsir, ya. Tafsir yang pertama, tajuk dia Safwatut Tafasir, 3 jilid. Dia banyak bicarakan tafsir dengan tafsiran sudut bahasa dan juga ilmu fiqh. Yang ni saya tak jumpa terjemahan dalam bahasa Melayu. Kalau tafsir yang berkaitan dengan tafsiran bahasa ni agak sukar untuk kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, sebab beberapa istilah bahasa Arab, grammar bahasa Arab itu agak sukar untuk kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Yang kedua, Rawa'ul Bayan. Rawa'ul Bayan ini tafsir 2 jilid yang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam. Tafsir ini telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Biasanya orang yang belajar syariah akan menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan, ya. Rawa'ul Bayan diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tajuknya ayat-ayat hukum. Yang ketiga, tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Dan tafsir Al-Wadih Al-Muyassar ni banyak dikaitkan dengan fakta-fakta saintifik. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Said Hawa di antara ulama kontemporari yang banyak mengaitkan tafsir dengan fakta-fakta saintifik. Beliau menyatakan bahawa ini hakikat saintifik tentang peranan gunung ganang untuk menggenggam lapisan kerak bumi dengan satu pancang dan pasak yang memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi, yang menghubungkan semua lapisan dalam bumi. Menghubungkan semua lapisan dalam bumi. Tengok tadi gambaran yang akar bumi yang menjalar ke tepi, akar gunung yang menjalar ke tepi, di mana akar ini bertautan menghubungkan kerak bumi. Tuan-tuan sekalian, bumi kita ni bahagian bawah terlembut. Kawasan ni kawasan tanah biasa ataupun kawasan tambak? Tambak macam kat Batu Muda lah. Batu Muda dulu lombong yang ditambak. Dulu masa saya beli tanah tu, kemudian saya nak buat rumah, kontraktor yang nak buat rumah tu, dia gali kawasan tanah, dipanggil saya sebelum dibuat rumah tu, dipanggil. Dah gali lubang dalam tu, dia ambil besi cerucuk yang buat tiang, kemudian dia ambil, dia lepaskan. Bila dia lepaskan, besi tu hilang. Masa bawah tu air dalam kan. Lepas tu dia cakap, Ustaz, kalau kita nak buat piling guna kayu bakau, saya tak tahu berapa banyak kayu akan gunakan. Kos terlampau tinggi, terlampau banyak kayu digunakan, sebab bawah tu air. Tambak bahagian atas sikit je. Cuma nak gambarkan tuan-tuan, kalau kawasan bumi kita ni, kita gali sikit je, berapa meter bawah tu bawah yang lembut. Kalau kawasan tanah gambut lagi, kadang-kadang 1 meter je kita gali, bawah tu dah lembut dah. Kawasan bawah lembut ini menyebabkan bumi akan bergoyang-goyang sebab bawah tu lembut. Cuba tuan-tuan gali kolam, buatlah
3 kaki kali 3 kaki cukup dah. Macam kita nak nanam pokok. Kemudian biarkan kawasan tu dipenuhi oleh air hujan, sekarang hujan sampai penuh. Kemudian tuan-tuan tambak tanpa buang air ini. Tambak je. Air yang ada keluar, tanah itu akan menimbus lubang. Apa jadi pada tanah? Tuan-tuan berdiri kat tanah tu akan goyang-goyang tau. Itulah hakikat bumi. Bawah lembut, tanah tu akan bergoyang-goyang. Ini dalam bentuk skala yang kecil, ya. Tanah tu nampak keras bahagian atas sebab kita dah tambak. Tapi bahagian bawah tu lembut. Kalau kita berdiri dekat kawasan yang 3 kaki kali 3 kaki tadi untuk kita tanam pokok, tanah itu akan bergoyang-goyang lembut. Itulah hakikat bumi sebenarnya. Cuma bumi dalam bentuk skala yang besar, kedalamannya lebih dalam kerak dia, namun bahagian bawah dalam itu lembut. Jadi gunung sebagai pasak memegang bumi ini menyebabkan bumi tidak bergoyang-goyang. Ini hikmah Allah jadikan gunung ganang, ya, yang digambarkan di sini. Dengan adanya pasak dan pancang yang menggenggam lapisan bumi ini, kedudukan kerak bumi adalah tetap dan tidak bergoncang-goncang. Subhanallah. Fakta yang cukup menarik ini yang ditemui oleh para saintis pada tahun 1850, Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Dan ini sebagai bukti yang jelas, mustahil Quran ini adalah tulisan Nabi Muhammad. Seorang yang tak tahu tentang fakta-fakta ini boleh memberikan fakta-fakta saintifik yang cukup hebat, yang cukup menarik, yang cukup. Sebab itulah kenapa orang yang mengetahui fakta ini orang teruja. Orang yang jahil, orang ini suka mempertikaikan kehebatan Al-Quran. Berapa ramai ilmuwan-ilmuwan dunia yang memeluk agama Islam melihat fakta-fakta seperti ini, Dr. Alfred Kroner, seorang ahli geologi, melihat fakta ini, katakan tak mungkin benda datang pada Nabi Muhammad. Profesor Dr. Kit Moore mengkaji tentang alam rahim, alam embriologi, dia kata fakta-fakta tentang perkembangan janin tidak pernah diketahui zaman Nabi Muhammad. Mustahil ia datang daripada Nabi Muhammad. Profesor Dr. Tagata Tajeson melihat anatomi, struktur kulit manusia, saraf-saraf yang memberikan tekanan, sejukan, hangatan, sebagainya ada di kulit. Kata mustahil fakta ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang akhirnya mereka memeluk agama Islam dengan fakta-fakta ini. Tuan-tuan sekalian, saya ada upload video ni dekat YouTube. Apa yang sebentar kan tuan-tuan tadi, ada saya upload dekat YouTube. Berapakah dalam pasak bumi? Tuan-tuan boleh lihat dalam kalau siapa nak pergi lebih detail, #Dr. Zaifuddin. Saya dah upload lebih daripada 130 video dekat situ. Video dia pendek, cuma lately ada video yang panjang. Kadang-kadang kita berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi apa yang kami putuskan buat video pendek, mudah orang ambil video ini, kita share pada orang lain, Kadang orang tanya persoalan, kita tak tahu jawab detail, ambil video. Banyak sekarang ni di media sosial video-video yang disediakan yang boleh kita ambil penjelasan-penjelasan. Contoh yang paling mudah, masa kita PKP nak sembahyang hari raya, ramai yang tak pernah jadi imam sembahyang hari raya, ada video-video yang dikeluarkan oleh asatizah. Ambil video ini, paskan orang, senang untuk kita. Nah, macam mana nak jadi khatib, macam mana jadi imam, Orang yang dah biasa jadi imam senang, tuan-tuan. Bayangkan orang yang sepanjang hidup dia tak pernah jadi imam, masa PKP ini sejarah pertama jadi imam kepada keluarga. Bukan satu yang mudah, Orang dah biasa senang. Bahkan tuan-tuan, orang yang biasa bercakap pun belum pasti dia boleh bagi khutbah di mimbar. Orang yang bagi khutbah dengan mimbar yang rendah, katalah kat sini kita ambil rostrum jadikan mimbar, dengan orang khutbah di atas mimbar tak sama. Jadi persoalan-persoalan kadang benda kecil yang kita tidak tahu. Video-video ni banyak kita boleh ambil, dan dari situ kita boleh pelajari dan kita boleh kongsi pada orang ramai.
ini salah satu, mungkin tak semua orang boleh bagi ceramah, mungkin tak semua orang boleh mengajar, tetapi semua orang boleh gunakan video-video ini, forwardkan pada orang yang memerlukan jawapan. Ia adalah merupakan salah satu amal jariah kita untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Moga-moga hidup kita mendapat berkat rahmat daripada Allah SWT. Sekian saja untuk kali ini, untuk pagi ini. Moga-moga kita semua dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis tasawuf Farah dan sallallahu subhanallahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.